Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita melalui channel Umayyah Siti. Murid-murid, hari ini cikgu akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bertajuk Kata Sendi Nama. Tahukah murid-murid, apakah kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Berikut dipaparkan beberapa kata sendi nama yang perlu kamu ketahui. Pada hari ini, cikgu hanya akan ajarkan mengenai 6 daripada kata sendi nama tersebut. Antaranya, di, ke, dari, daripada, pada, dan oleh. Murid-murid, kata sendi nama bergabung dengan kata nama atau frasa nama untuk membentuk frasa sendi nama. Frasa sendi nama ialah gabungan kata sendi dan kata nama. Contohnya, di ialah kata sendi dan diikuti dengan perkataan padang yang merupakan kata nama. Di Padang. Di Padang ialah frasa sendi nama. Contoh yang lain, ke sekolah, dari Bukit Mertajam, daripada Suhana. Frasa sendi nama juga adalah gabungan antara kata sendi nama dan frasa nama. Contohnya, di padang sekolah. Di ialah kata sendi nama, padang sekolah ialah frasa nama. Contoh yang lain, ke sekolah saya, untuk murid-murid sekolah di Ipoh, bagi adik-adik Suhana. Sekarang mari kita lihat ayat contoh untuk kata sendi nama. Ayat yang pertama, murid itu dari negeri Perlis. Ayat yang kedua, Darlene murid pintar di sekolah kami. Ayat yang ketiga, basikal baru itu untuk anak bongsunya. Penggunaan kata sendi nama. Murid-murid, setiap kata sendi nama mempunyai makna dan tugas yang tertentu. Sekarang cikgu akan terangkan mengenai kata sendi nama di. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Ia ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh untuk kata sendi nama di. Ayat 1. Ibu saya bekerja di sekolah itu. Ayat yang kedua. Pengembara itu sesat di dalam hutan. Ayat yang ketiga. Pertunjukan itu diadakan di alur start. Dan ayat yang keempat. Dia menunggu kami di perhentian bas. Ingat ya murid-murid, kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman. Contohnya, dia masih bujang di ketika itu. Penggunaan di dalam ayat ini adalah salah. Sepatutnya, dia masih bujang pada ketika itu. Di digantikan dengan pada. Ayat yang kedua, burung-burung pulang ke sarangnya di waktu senja. Ayat ini juga salah. Ayat yang sepatutnya, burung-burung pulang ke sarangnya pada waktu senja. Kata sendi nama yang kedua ialah ke. Kata sendi nama ini digunakan di hadapan kata nama am atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Ia digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa.
Selain itu, kata sendi nama ke dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Sekarang mari kita lihat ayat contoh untuk kata sendi nama ke. Penggunaan kata sendi nama ke dalam ayat yang akan menunjukkan tempat atau arah. Ayat yang pertama, mereka akan pulang ke Ipoh esok. Ayat yang kedua, ayah ke masjid pada setiap hari Jumaat. Ayat yang ketiga, Asmadi dan isterinya pulang ke kampung. Dan ayat yang keempat, burung-burung itu terbang ke arah utara. Penggunaan kata sendi nama ke untuk menunjukkan waktu atau masa. Ayat yang pertama, Pak Amin berada di sisi isterinya ke saat terakhir. Ayat yang kedua, kami menunggunya di perpustakaan dari pukul 9 pagi ke pukul 12 tengah hari. Murid-murid, kata sendi nama ke tidak boleh digunakan untuk merujuk manusia, haiwan atau institusi. Contoh, surat itu dikirimkan ke Ainun. Ayat ini salah. Sepatutnya, surat itu dikirimkan kepada Ainun. Ayat yang kedua, adik memberi ikan ke kucingnya. Ayat ini salah. Ayat yang sepatutnya, adik memberi ikan kepada kucingnya. Kata sendi nama ke sering berpadanan dengan kata sendi nama dari untuk membawa maksud arah ke suatu tempat atau waktu. Contohnya, dari masa ke masa, dari semasa ke semasa, dari alur gajah ke tampin, dari kanan ke kiri. Kata sendi nama yang seterusnya ialah dari. Dari digunakan untuk masa, arah dan tempat. Supaya murid mudah mengingatinya, kita boleh ingat singkatannya iaitu MAT. Masa, arah, tempat. Ataupun ATM. Bagi murid yang minat ke bank, boleh ingat ATM. Iaitu arah, tempat dan masa. Kata sendi nama dari digunakan menunjukkan arah atau tempat. Yang pertama, angin kencang bertiup dari arah selatan. Ayat yang kedua, kereta itu membelok dari kiri ke kanan. Dan ayat yang ketiga, bola itu ditendang dari penjuru padang. Kata sendi nama dari menunjukkan masa atau waktu. Ayat contoh yang pertama, Ashraf pandai dari sekolah rendah lagi. Ayat yang kedua, dia suka makan sayur dari kecil lagi. Dan ayat yang ketiga, perkara itu telah diketahui dari waktu subuh lagi. Kata sendi nama yang keempat ialah daripada. Kata sendi nama ini hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, dan perbezaan atau perbandingan. Berikut cikgu berikan tips secara mudah untuk memastikan sama ada penggunaan kata sendi nama daripada perlu digunakan atau tidak dalam sesuatu ayat. Murid-murid hanya perlu ingat 6 huruf ini, iaitu P, O, S, A, P, A. Pus apa? Selepas ini, cikgu akan terangkan kegunaannya. Murid-murid, P mewakili perbandingan, O orang, S sumber, A asal-usul, P pecahan dan A abstrak. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat contoh untuk kata sendi nama daripada. Ayat yang pertama, Adirah lebih tinggi daripada abangnya. Perkataan abang menunjukkan orang. Oleh itu,
kata sendi nama yang sesuai diletakkan di hadapan perkataan tersebut ialah daripada. Ayat yang kedua, kerusi itu diperbuat daripada rotan. Kata rotan menunjukkan asal-usul sesuatu. Oleh itu, kata sendi nama yang sesuai diletakkan di hadapan perkataan rotan ialah daripada. Ayat yang ketiga, separuh daripada pendapatan Wani diberikan kepada ibunya. Dalam ayat ini, pendapatan merupakan sesuatu yang abstrak ataupun sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Oleh itu, kata sendi nama daripada perlu diletakkan di hadapan perkataan pendapatan. Ayat yang keempat, Salman lebih pendiam daripada adiknya Asrul. Ayat ini menunjukkan perbandingan sesuatu, iaitu membandingkan sifat antara Salman dan adiknya. Oleh itu, kata sendi nama daripada diletakkan dalam ayat ini. Kata sendi nama yang seterusnya ialah oleh. Kata sendi nama ini digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud yang berikut. A. Menunjukkan hubungan dengan pelaku dalam ayat pasif yang berawalan di dan ter. Kedua ataupun B, menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Ayat contoh untuk kata sendi nama oleh. Ayat pertama, kuih itu dibeli oleh ayah. Ayat yang kedua, penjenayah itu ditangkap oleh polis. Ayat yang ketiga, buku itu ditulis oleh seorang penulis terkenal. Dan ayat yang keempat, kotak yang berat itu tidak terangkat oleh saya. Kata sendi nama yang seterusnya ialah pada. Kata sendi nama ini hadir di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan waktu dan tempat. Kedua, manusia. Yang ketiga, benda yang abstrak. Yang keempat, binatang. Dan yang kelima, benda konkret. Ayat-ayat contoh untuk kata sendi nama pada. Ayat yang pertama, bas kami bertolak pada pukul 7 pagi. Ayat yang kedua, pada ketika itu, saya sedang tidur. Ayat yang ketiga, wang itu ada pada ibu. Dan ayat yang keempat, jam tangan itu ada pada kakak. Kata sendi nama yang seterusnya ialah dalam. Kata sendi nama ini berfungsi sebagai perkataan yang membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang. Ayat contoh untuk kata sendi nama dalam. Ayat yang pertama, juruacara dalam majlis perasmian itu ialah Puan Umairah. Ayat yang kedua, saya tidak terlibat dalam urusan mereka. Ayat yang ketiga, kita harus fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. Dan ayat yang keempat, mereka gembira kerana terselamat dalam kejadian gempa bumi itu. Sampai di sini sahaja kelas cikgu untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengecam kata sendi nama dan menggunakannya di dalam ayat. Daun selasih, buah celagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Sekian. Sampai jumpa lagi.